falsafah dalam kehidupan. Falsafah di barat. Falsafah teoretikal. Falsafah praktikal. Falsafah ekonomi. Falsafah politik. Falsafah alam sekitar. Falsafah teknologi. Falsafah dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khususnya buat Dr. Putih Nuraihan binti Rahman dan juga kawan-kawan yang sedang menonton video ini, di mana video ini kami tunjukkan khas untuk membentangkan kami di dalam subjek falsafah dan isu semasa bagi set 10 untuk bantang bab yang kedua yang dinamakan sebagai falsafah dalam kehidupan. Baik, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Faiz bin Muhammad Fadil, saudara saya sendiri Muhammad bin Umar bin Amran, saudara Muhammad Luqman bin Syahrom, saudara Fatih Azizuddin bin Fikri Abidin, saudara Syazrul Haikal bin Samsul Bahari, saudara Numan Al-Hakim bin Fisul, saudara Muhammad Falib bin Zulkifli, saudara Muhammad Abdul Aizad bin Muhammad Fauzi dan saudara Muhammad Akil Syahmi bin Syarul Azlan. Baik, untuk penerangan yang pertama, kami akan terangkan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan falsafah. Definisi falsafah. Falsafah merupakan kata asal daripada bahasa Greek, iaitu filosofia, di mana kita pecahkan kepada dua, iaitu philo dan juga sophia. Di mana philo bermaksud adalah cinta ataupun love. Baiklah, philo dan juga sophia adalah hikmah ataupun kebenaran. Jadinya falsafah ini sebenarnya adalah cinta akan ilmu ataupun cinta akan kebenaran. Dan ini adalah satu ilmu di mana kita menyelidik sesuatu perkara dengan terperinci dan juga mendalam tentang sebab apa terjadi sesuatu peristiwa sehingga sebab mutlak itu ditemui. Maksudnya daripada disebabkan satu perkara, apakah sebab ataupun punca utama, itu kan yang dimaksudkan dengan falsafah. Dan menurut tafsiran orang-orang hebat, iaitu tokoh-tokoh pada zaman dahulu, iaitu falsafah menurut Socrates menyatakan bahawa ianya adalah ilmu pengetahuan yang mana merangkumi semua jenis kebenaran. Dia merangkumi metafizik, logik, retorik, etika, ekonomi, politik dan juga estetika. Di mana Plato pula menyatakan bahawa ilmu pengetahuan yang membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran secara semula jadi. Sedangkan Al-Farabi menyatakan bahawa ilmu pengetahuan falsafah adalah ilmu pengetahuan mengenai alam maujud, yakni alam fizikal, dan juga bertujuan menyelidiki hakikatnya. René Descartes berpendapat pula bahawa ianya falsafah adalah segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan juga manusia menjadi fokus di dalam pendidikan. Di akhir sekali yang dinyatakan oleh Sidi Ghazalba menyatakan bahawa falsafah adalah berfikir secara mendalam, sistematik, radikal dan juga universal di dalam rangka mencari kebenaran. Hasil yang kita dapat daripada di sini iaitu kita faham bahawa falsafah ini adalah artinya kita mencari sesuatu kebenaran disebabkan kita ini mempunyai akal dan kita ingin mencari satu kebenaran, apakah punca tersebut menjadi. Kita teruskan dengan konsep falsafah di barat. Yang pertama, love of wisdom. Fokus falsafah ini adalah aspek insan dan kemanusiaan itu sendiri dan berkait rapat dengan fahaman keagamaan. Maka falsafah ini memberi penekanan terhadap kehidupan, iaitu falsafah yang bertujuan untuk memberikan kita satu panduan tentang bagaimana untuk melahirkan suatu kehidupan yang baik yang membawa kepada kebahagiaan. Yang kedua, wujudnya teori-teori falsafah yang mengisahkan tentang unsur-unsur realiti dan sifat alam, iaitu dinamakan sebagai natural philosophy. Jadi falsafah ini mempersoalkan serta berfokuskan kepada alam tabi'i. Satu lagi perkara yang berlaku dalam perkembangan falsafah di barat ini ialah wujudnya satu konsep falsafah sebagai suatu aktiviti intelektual yang cuba menyelesaikan masalah-masalah falsafah. Falsafah telah beralih arah kepada suatu bidang yang bersifat akademik yang cuba menghuraikan persoalan-persoalan intelektual dengan penyelesaian-penyelesaian yang tertentu tanpa mengaitkannya dengan kearifan dan kehidupan manusia. Hinggakan pada hari ini, falsafah di barat mempunyai orientasi atau aliran-aliran yang berbeza berasaskan kepada pentakrifan yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan aktiviti atau ilmu falsafah di barat, dan tidak lain tidak bukan ianya merupakan satu aktiviti pemikiran. Falsafah di barat bersifatkan justifikasi rasional dan konseptual. Perkara yang ditekankan oleh kegiatan ilmu falsafah yang terdapat di barat adalah penekanan mereka terhadap kegiatan penyelesaian masalah, iaitu problem solving dengan menggunakan hujah-hujah yang rasional. Bila kita beralih kepada konsep falsafah di timur.
Falsafah di Timur yang tidak bersifat konseptual tetapi lebih kepada kata-kata hikmah dijadikan sebagai wisdom dan sebagainya. Ia juga berkait rapat dengan fahaman keagamaan. Dan bezanya falsafah di Timur dan juga falsafah di Barat ialah tidak berhujah secara mendalam menggunakan logik dan rationality, tetapi lebih kepada kaedah induktif dan metafizikal untuk menghuraikan realiti mengikut pandangan ataupun vision masing-masing yang tidak semestinya berdasarkan hujah rasional semata-mata. Seterusnya kita akan lihat pula falsafah teoretikal. Sebelum kita mengetahui apakah itu falsafah teoretikal, eloklah jika kita mengetahui apakah maksud teori. Teori ialah prinsip-prinsip am ataupun asas-asas dasar yang menjadi dasar pembentukan ataupun pembangunan sesuatu pengetahuan. Maka falsafah teoretikal adalah falsafah yang merujuk kepada persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh-contoh falsafah teoretikal yang terdapat pada masa kini, iaitu yang pertama, metafizik. Meta bermaksud di sebalik, dan juga fizik adalah maksudnya alam fizik lah, maksudnya alam dunia yang nyata ini. So, maksud metafizik ialah di sebalik alam fizik. Maksudnya sesuatu yang gaib yang kita tak nampak dan juga memerlukan suatu penjelasan falsafah yang menjangkaui alam fizik. Maka contoh untuk metafizik ialah kehidupan selepas mati, syurga, neraka dan juga pembentukan roh, di mana kita tak dapat tahu dan memerlukan satu penjelasan intelektual supaya kita dapat memahami perkara tersebut. Dan seterusnya ialah epistemologi. Epistemologi adalah satu bidang kajian untuk kita memahami bagaimana sesuatu pengetahuan itu terbentuk. Maka persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam epistemologi ini ialah apakah sumber pengetahuan itu, dari mana kita dapat pengetahuan itu, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu asal-usul pengetahuan. Dan seterusnya ialah falsafah psikologi. Falsafah psikologi adalah untuk kita mengetahui sifat dan juga potensi seseorang yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar dan memerlukan hanya penjelasan secara teori. Dan seterusnya yang terakhir ialah estetik. Estetik ialah suatu perkara untuk kita menilai keindahan dan juga penafsiran daripada otak kita sendiri, bagaimana kita nampak sesuatu itu sebagai sesuatu yang istimewa ataupun indah pada pandangan seseorang manusia. Maka kita akan beralih pula kepada topik seterusnya. Seterusnya kita bercakap mengenai falsafah praktikal. Falsafah praktikal ataupun dikenali sebagai amaliyah, iaitu bertujuan mencari kebahagiaan hidup, merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu-ilmu tentang manusia, Tuhan dan alam dalam segenap lapangan kehidupan manusia, merangkumi bidang pengajian seperti politik, ekonomi, akhlak dan juga lain-lain. Baiklah, kita fokus kepada praktikal, iaitu membawa maksud berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik, radikal dan juga sejagat. Berfikir secara sistematik berarti berfikir secara logik dan berurutan. Teori, nilai dan analisis kedudukan normatif merupakan teras falsafah praktikal. Falsafah praktikal mempunyai 4 cabangnya, iaitu yang pertama iaitu etika ataupun dikenali sebagai falsafah akhlak dan baik buruk. Etika dan moral adalah suatu perilaku yang dianggap perlu dan sebagai common knowledge bagi manusia sejak prasejarah sehingga kini. Thomas Hobbes berpendapat bahawa moral adalah pada dasarnya satu set peraturan yang manusia sepakat antara mereka sendiri untuk hidup bersama. Seterusnya kita pergi kepada falsafah politik, iaitu falsafah kerajaan dan government kerajaan. Politik iaitu ilmu politik adalah suatu disiplin yang menekankan soal kepimpinan kerana setiap komuniti dan kelompok kehidupan manusia dan haiwan cenderung untuk menyusun pentadbiran dan organisasi masyarakatnya. Seterusnya kita pergi kepada falsafah ekonomi. Contoh pertama adalah apabila soal keadilan dikaitkan dengan perkara-perkara dan isu dasar mengenai ekonomi, ia menimbulkan persoalan falsafah. Hasil perbincangan daripada pemikiran falsafah boleh dipraktikkan dalam ekonomi seperti dalam isu pembahagian sumber antara lapisan masyarakat. Hasil perbincangan ahli falsafah boleh membawa kepada economic justice dan akhir sekali iaitu peradaban.
Apa yang dimaksudkan dengan peradaban ini? Iaitu ia bermaksud seperti perkongsian nilai-nilai sejagat yang diwarisi daripada peradaban masing-masing sangat penting kerana ia dapat dijadikan titik tolak ke arah mewujudkan interaksi yang positif. Oleh sebab itu, usaha-usaha untuk mengembalikan khazanah peradaban ia hendaklah dipergiatkan semula oleh generasi hari ini demi menjamin kesinambungan, kehormatan, keharmonian hidup masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada salah satu daripada cabang falsafah praktikal, iaitu falsafah ekonomi. Falsafah ekonomi ini berkaitan tentang falsafah pengagihan, kekayaan dan juga keadilan. Ianya membahaskan tentang perkara-perkara pentadbiran manusia mengenai diri, keluarga dan masyarakat. Ini juga turut membahaskan tentang cara-cara mendapatkan bahan-bahan kehidupan, pembahagian kerja, menentukan harga barang dan hak milik. Apa yang penting dalam falsafah ini adalah ianya membincangkan tentang perkara-perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi. Menurut Adam Smith, yang mana merupakan seorang ahli falsafah dan pemikir ekonomi, beliau berkata sebenarnya perkara yang paling penting yang ahli falsafah perlu bincangkan adalah tentang ekonomi. Bagaimana duit itu boleh diperoleh, bagaimana duit itu dibelanjakan dan berapa banyak yang manusia akan dapat bayaran atas sesuatu pekerjaan yang diusahakan. Seterusnya kita akan melihat kepada persoalan-persoalan yang timbul dalam perbincangan mengenai falsafah ekonomi. Antaranya adalah apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi. Ini merupakan satu persoalan utama yang timbul dalam perbincangan mengenai falsafah ekonomi. Persoalan yang kedua pula adalah bagaimana kita boleh mencapai keadilan dalam allocation of resources secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Dan persoalan yang ketiga pula adalah bagaimana keadilan itu dipraktikkan dalam konteks ekonomi, khususnya pembahagian sumber dalam masyarakat yang berbeza-beza. Seterusnya, hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi atau melalui persoalan economic justice boleh diguna pakai supaya dasar ekonomi itu akan lebih adil dalam pembahagian economic resources atau sumber ekonomi. Hal ini akan dapat membantu kerajaan dalam membentuk polisi-polisi yang lebih adil dan saksama. Dengan itu, ianya menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat umum dan tidak ada pertikaian yang fundamental mengenai dasar kerajaan dan mengenai pembahagian ekonomi. Kesimpulannya, ini merupakan huraian-huraian bagi persoalan-persoalan yang telah dikemukakan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada falsafah politik. Maksud falsafah politik adalah merujuk kepada kajian mengenai topik berkaitan politik, kebebasan, keadilan, pemilikan, hak serta undang-undang dan pelaksanaannya oleh pihak yang berkuasa memegangnya. Sumber-sumber yang dapat dilihat melalui falsafah politik adalah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, melalui pengalaman, iaitu penceritaan John Locke yang melihat monarki bertindak menjadi absolutis pada zamannya. Beliau menulis dalam buku The Two Treatises of Government dengan menekankan tentang perlunya check and balance. Sumber yang kedua adalah sumber agama. Bagaimana seseorang tokoh membentuk satu falsafah politik bersandarkan agama. Imam Al-Ghazali amat menekankan ketaatan kepada pemimpin seperti yang disyorkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sumber yang terakhir yang dapat dilihat dalam falsafah politik adalah andaian pemikiran yang bersumberkan idea berakar daripada pemikiran seseorang tokoh dan membentuk idea falsafah politik. Contohnya Plato mencipta satu konsep The Philosophy King, memikirkan seseorang pemerintah yang ideal dan baik untuk sesebuah negara. Baiklah, seterusnya persoalan-persoalan yang muncul dalam falsafah politik. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan government atau konsep kerajaan? Yang bermaksud kepada memberi hasil yang praktikal dan boleh menjadi nasihat kepada kerajaan tentang bagaimana untuk mentadbir sesuatu negara, iaitu dalam sistem kerajaan seperti demokrasi dan sebagainya. Persoalan kedua yang timbul dalam falsafah politik adalah apakah bentuk kerajaan yang baik? Yang bermaksud melalui petikan kata-kata Plato dalam bukunya The Republic menganjurkan satu masyarakat yang ideal, prinsip-prinsip politik yang ideal yang mungkin boleh dipraktikkan oleh sesuatu pemerintah itu.
Persoalan yang ketiga yang muncul adalah apakah ciri-ciri good governance? Iaitu cirinya adalah seperti sistem kerajaan, seperti demokrasi, liberal demokrasi, Marxisme dan komunisme adalah berkaitan dan berpunca daripada falsafah. Simpulan secara menyeluruh yang boleh dibuat dalam falsafah politik adalah dirumuskan dengan persoalan dan pemikiran yang bersumberkan kerajaan dan sistemnya. Baiklah, Seterusnya, kita beralih kepada falsafah alam sekitar. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan falsafah alam sekitar? Falsafah alam sekitar merujuk kepada persoalan dasar dan bercorak falsafah mengenai alam sekitar. Ia wujud kerana adanya masalah alam sekitar yang telah melanda manusia sehingga mencetuskan satu krisis yang disebut sebagai ecological crisis. Kemudian, timbul beberapa persoalan di dalam falsafah alam sekitar. Yang pertama, apakah hubungan manusia dengan alam sebenarnya? Yang kedua, apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia? Dan yang ketiga, adakah alam ini hanya untuk manusia menggunakan bagi kepentingan ekonominya bagi keselesaan, atau adakah alam ini sesuatu yang lebih dari sumber ekonomi semata-mata? Maka jawapan kepada persoalan-persoalan terhadap falsafah alam sekitar yang pertama sekali adalah menurut perspektif Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan kerana memiliki akal dan nafsu. Oleh sebab itu, Allah telah melantik manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, menurut Philo, iaitu salah seorang ahli falsafah, beliau mengatakan bahawa alam ini terbentuk melalui konsep limpahan rahmat Tuhan ke dalam beberapa lapis alam. Maka kita perlulah melakukan kebaikan sesama manusia dan juga terhadap alam sekitar bagi menghargai segala rahmat yang telah dicurahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, alam semesta ini bukanlah tempat untuk manusia mengeksploitasi sumbernya untuk mendapat kepentingan diri semata-mata, tetapi alam ini adalah tempat untuk kita hidup bersama. Maka, manfaatkanlah segala sumber yang ada di bumi ini tanpa merosakkannya. Dan akhir sekali adalah falsafah teknologi. Falsafah teknologi wujud kerana munculnya teknologi-teknologi baru yang kemunculannya begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua di abad yang ke-19. Contohnya adalah seperti teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telefon, televisyen, komputer riba, internet dan sebagainya. Maka, dengan bermulanya falsafah teknologi, telah timbul beberapa persoalan. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Yang kedua, apakah hubungan teknologi dengan manusia? Yang ketiga, apakah sifat teknologi itu sendiri? Dan yang terakhir sekali adalah, adakah teknologi boleh kita anggap sebagai sambungan kepada diri manusia? Ataupun teknologi itu dianggap sebagai sesuatu yang boleh mengancam kemanusiaan itu sendiri. Misalnya, teknologi membuat bom atom, senjata-senjata nuklear ataupun teknologi berasaskan artificial intelligence yang boleh menghasilkan robot-robot yang mungkin mengambil alih kehidupan manusia satu hari nanti. Jadi, falsafah dalam kehidupan ini merangkumi pelbagai masalah-masalah yang berkaitan dengan alam, seperti asal-usul, perkembangan dan masa depan. Masalah-masalah ini pula akan melahirkan beberapa bidang ilmu pengetahuan yang lain. Sebagai kesimpulan, falsafah adalah satu cabang ilmu yang sangat luas dan penting dalam kehidupan kita seharian. Hal ini kerana falsafah mengambil kira semua ilmu pengetahuan serta kebenaran dari pelbagai lapangan dan mengaitkannya dengan realiti kehidupan yang sebenar. Melalui ilmu falsafah, kita dapat membezakan di antara cabang-cabang ilmu falsafah yang lain seperti falsafah teoretikal, falsafah praktikal dan falsafah-falsafah baru seperti falsafah ekonomi, falsafah politik, falsafah alam sekitar dan falsafah teknologi. Ilmu falsafah ini membolehkan diri kita serta masyarakat untuk menilai sesuatu perkara berdasarkan hujah serta bukti yang digunakan untuk membentuk sesebuah pemikiran. InsyaAllah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.